Caprice tanya saya, Caprice hantar tuduhan daripada saya. Dia beritahu datang ke Gaza, dia rancang dia tulis dekat story, dan dia cakap juga dalam beberapa live dia Abid Liu buat, dia ambil dokumen patut pergi sekali, tiba-tiba Abid Liu lari pergi jumpa Datuk Seri Syamuddin, pak Abid pergi, dia kata terus Abid Liu pergi sendiri sebab tak nak pergi orang lain. Wallahi saya tak pernah jumpa tiga-tiga nama termasuk Caprice, saya tak pernah berbincang dengan semua sekali orang ni untuk pergi ke Gaza. Saya tak pernah bincang dengan Niloufar, dengan Piyuh Haris, saya tak pernah bincang dengan Caprice nak pergi Gaza. Saya tak pernah mesej Caprice panjang untuk pergi Gaza tu, tak pernah. Masa saya kat Gaza, tiba-tiba dia mesej, "Ustaz apa khabar?" Jadi saya balas, "Khabar baik, doakan baik-baik." Sebab saya tak, tu lah. Jadi tuduhan daripada saya yang saya bawa lari dokumen, saya pun macam saya tak tahu kenapa. Saya sangka baik dan saya tak nak teruskan dah pun. Tapi saya macam fikir mungkin saya sangka baik lah. Mungkin dia penat, dia stres, mungkin dia tak sedar apa berlaku. Saya fikir itu, dia pun ada naik kereta terbang, dia kena makan pil semua sekali kan. Jadi saya fikir mungkin tu, saya maafkan lah sebagai saya doakan dia. Tapi dia berkeras juga, tak tahu imajinasi ke apa semua sekali. Dia cakap saya bawa dari dokumen. Wallahi memang tak ada. Saya tak pernah jumpa Niloufar tu, saya tak pernah jumpa Piyuh Haris. Jumpa pernah lah, tapi untuk pergi Gaza ni tak pernah. So sebelum ni tak, dulu lama lah, sebelum kahwin tu ada lah. Jumpa Niloufar kat program meletup tu je lah. Jadi dia cakap pergi. Dan dia kata ni kata Caprice kan, dia kata pada mak Niloufar beritahu. Jadi saya pun tak nak macam-macam cerita, dah jadi macam drama ni lah. Jadi saya tak nak campur. Tapi sebab dia tanya juga, saya tak ada bawa lari dokumen apa saya nak lari. Saya cuma mohon nak keluar Malaysia, cara biasa aja. Sesiapa nak keluar Malaysia apa-apa semua sekali, boleh mohon dengan immigration. Ada borang tu beritahu borang nak keluar negara. Yang paling senang nak keluar negara ni, kau nak keluar, anak belajar luar negara. Kedua, kau nak keluar negara atau urusan perniagaan, tu susah sikit. Ketiga, NGO ni kalau mendesak, tu cara isi borang tu sendiri. Sebab tu jangan kita suruh orang sana, suruh NGO ni buatkan wakil, jangan buat sendiri. Bila kita buat sendiri, kita nampak urusan tak susah, senang. Tapi kita tak faham, kita serah ke orang, akhirnya kita mula tu dokumen apa nak buat lari. Tak ada dokumen apa, wallahi tak ada. Pergi sendiri je, pergi dengan tim. Saya ada minta pendapat beberapa NGO macam nak pergi, tapi tak ada yang boleh bawa saya pergi terus. Ada satu NGO beritahu dia boleh bawa Ustaz, tapi kena submit je lah pasport. Nanti bila-bila kalau ada kepanggil boleh pergi. Saya cakap saya sakit, saya nak pergi sekarang. Lepas tu saya dah, sebab saya tak boleh tahan tengok Gaza meletup. Saya raya pun tak raya tengok orang Gaza. Raya pun jadi tak raya tengok tentang orang Gaza. So apa lagi tuduhan beliau? Tuduhan beliau saya sembah sujud kaki menteri kat Gaza. Itu fitnah yang sangat melampau sebab dia melibatkan akidah saya. Jadi dia mati-mati cakap saya cium kaki menteri. Takkan, wallahi takkanlah saya nak cium kaki orang. Saya nak cium kaki orang, cium kaki tak. Biasa beritahu menteri tu pegawai orang utama menteri tu, beliau Dr. Mahmud, nama Dr. Mahmud memang terkenal kat sana. Dia memang banyak bantu orang dan dia raikan semua siapa-siapa yang datang, dia raikan. Tuan-puan dapat rezeki masuk, dia pun raikan. Dia akan tolong tuan-puan. Dia kata demi Gaza ni bukan milik seseorang individu. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza ni milik semua orang dalam dunia. Gaza milik semua orang dalam dunia. Maksudnya apa? Palestin ni memang kiblat kita yang pertama kalau orang Islam. Dan dari segi kemanusiaan, orang bukan Islam pun kat sana dia orang kena bom. Dia orang baling batu, dia kena bom. Setakat baling batu, dia kena bom. Munasabah cara selesai kau baling batu dengan kena bom. Dia baling batu, tapi dia kena bom. Baling bom, siapa baling dulu kita bincang lah. Memang tak selesai. Jadi baling batu, dia kena bom. Jadi celah mana? Dia tak dapat keluar daripada negara. Penjara terbesar dalam dunia. Dia tak boleh keluar daripada negara dia. Tak boleh keluar mana-mana. Tak boleh keluar. Pergi macam ni tak boleh. Budak-budak dapat ubat pun susah. Sampai 6 bulan. Tunggu orang mati pun dapat ubat. Dah setengah ubat. Dia bukan macam kampung, hulu ke tak. Jadi memang tak ada. Memang cium kaki tu memang tak ada. Tu mereka kata part cium kaki tu macam drama. Mereka drama. Memang tak ada. Betul, tak ada. Takkanlah cium kaki. Tak ada, memang tak ada. Dia datang gini, kami dah nak balik. Biasa tahu cerita dia. Saya cerita kat dia macam ni lah. Esok pagi dah nak balik. Saya cerita macam kawan-kawan. Saya dengar dia stres. Saya dah nak balik. Saya call dia. Saya masa tu kat Gaza. Dia tak dapat masuk Gaza. Belum dapat. Mudah-mudahan kalau ada rezeki masuklah tahun ni. Tak tahun ni, tahun depan. Jadi dia nak masuk Gaza, tak dapat. Jadi dia bukan boleh macam masuk nama daftar tak. Kita kena serah nama kementerian kat Mesir ni kan tempat memang perang. Jadi dia kena check nama kita, nama ayah, nama bin. Kod kita ni pengganas ke apa semua nak kena check. Nama tu kena check, nama atuk pun dia minta. Jadi memang kena periksa macam cerita tempat perang. Bukan boleh macam masuk nama, masuk nama aku sekali aku ikut. Dia tak macam tu.
memang kena serah nama. Nama pun dalam tim saya berapa orang, dia terpaksa keluarkan, dia nak 10 orang. So masuk 10 orang. Dia nak berapa orang, berapa dia minta kita masukkan. So dia beritahu apa. Jadi bila kita nak balik, Dr. Mahmud datang kat bilik saya. Dr. Mahmud tu, bayangkan menteri datang bilik kita. Tuan boleh bayang tak kalau macam orang macam kita timbalan menteri lah. Timbalan menteri datang bilik kita. Macam mana timbalan menteri datang bilik? Datang bilik, siap terima kasih. Dia tak berhenti cakap saya baik. Tapi tu tak apa saya fikir. Saya cakap kat dia lagi baik. Saya menteri kat Malaysia ni pun saya jumpa baru-baru ni lah. Sebelum saya tak pernah jumpa menteri-menteri pun. Sini orang kampung, orang biasa je. Orang nak raikan terima kasih kat saya gembira. Tapi ni menteri, timbalan menteri datang bilik. Sebab bagi dia Gaza ni perjuangan, dan bagi dia Gaza ni telah lama tertindas. Jadi siapa datang dia raikan. Saya pula orang pertama pula masuk, mesti dia raikan. Jadi saya kata esok saya punya jadual yang apa laki tua tadi, tentera semua dah standby. Apa ni, kita kebas standby, kami pukul 5 pagi kena keluar. Nah tu cerita dia. Sebab kami memang 3 hari je. 3 hari ni, tapi kami buat banyak-banyak kerja. Memang orang yang bawa kami bukan semustahil, tapi akhirnya berjaya. Sila puji bagi Allah, kami nak keluar pagi-pagi. Tapi kami tak boleh terlambat. Kalau terlambat dia akan jadi masalah. Sebab kita kebal dah standby, dia ikut time. Betul-betul macam cerita TV juga, tapi ikut time. Betul-betul, tak boleh terlambat sikit pun tak boleh. Tapi menteri ni minta kita jumpa dia sebab dia dah pada awal dia sebab kita patut sampai siang, dah sampai malam. Dia buat apa? Dia bagi kita, Masya Allah, Dr. Mahmud baik sangat. Dia bagi kita sijil anugerah Duta Muhibah Palestin. Duta Muhibah Palestin. Bukan saya seorang dapat, tim saya semua saya dapat. Wallahi kami tak minta, tak tanya, tak bayar. Lagi sedap kan. Kepis kata kami bayar sijil tu. Dia beritahu pada beberapa orang dekat live dan tak ramai sangat. Saya bayar sijil, beli sijil. Saya cakap kat dia, saya cakap kat Kepris, nanti kalau masuk ke Gaza, kalau menteri ajak jumpa. Sebab dia bukan nak apa, dia nak hargai kita, jumpa dia. Kadang kita sibuk buat kerja kan. Kita bukan menteri. Jadi kenapa nak jumpa menteri, nak jumpa apa. Tapi bila kita dah pergi sana, rupanya kita wakil Malaysia kan. Rupanya macam tu, kita wakil negara kita. Jadi kalau macam kata dia pergi jumpa, nanti dia bagilah sijil apa Muhibah Palestin ni. Mudah-mudahan adalah kenangan. Dia cakap itu kenangan bahasa kawan-kawan. Tapi tak sangka dia cakap, saya kata saya beli sijil Gaza. Saya tak beli, wallahi tak beli. Wallahi memang tak ada beli. Saya bukan nak, saya banyak lagi hidup saya per hari doa, ya Allah jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya. Itu doa saya semenjak dulu. Jangan ada RM1 makanan yang haram masuk dalam perut saya, atau hidup saya jadi haram. Hidup saya dah berniaga elok-elok. Saya punya berniaga pun tak pakai kabel-kabel. Kalau tuan buat berniaga pada dulu sendiri semua sekali. Saya buat training, tak ada pun sendiri semua sekali. Baru-baru ni rezeki ada, dapat kawan-kawan yang ikhlas, baik, orang besar atau orang biasa. Jadi kita meraihkanlah orang yang ikhlas nak berkawan kita. So Nabil doa Lizi. Jadi apa tadi? Sampai nanti soalan? Jadi Kepis tadi soalannya apa tadi? So saya memang tak dicium kaki. Memang kawan baik. Sampai sekarang mesej. Kalau tuan nak tengok mesej, boleh sampai sekarang mesej. Ada Nadia Nuri pada tunjuk petikan mesej tu. Sampai sekarang saya masih mesej lagi. Masya Allah. Soalan? Jadi memang tak ada minta. Memang tak ada apa cakap ni. Memang sampai sekarang kawan baik. Lepas tu saya ada tanya juga, Nadia Nuri ada print screenshot beritahu yang dia cadang dekat Menteri Gaza tu, dekat Dr. Mahmud, supaya bagilah apa-apa projek kat Ustaz Biju sebab dia terkenal, supaya buat begini-begini dan sumbang begini-begini. Dia cakap dia cadang. Tak apalah siapa cadang siapa mula. Memang macam Gaza. Bila saya sampai sana, tahu tak apa tu dia Nadia Nuri dia cakap dua. Satu dia cakap dia yang cadang pada menteri tu. Kedua dia cakap pada ni dalam dia punya situ, dia beritahu Palestine Red Crescent ni stres sebab saya nak buat benda yang banyak menyusahkan dia. Jadi dia nasihatkan dia orang supaya bersabar. Jadi dua-dua tu saya rasa, saya tak tahu, boleh tanya dia balik, tapi saya rasa dia tipu. Maaf saya tak jarang cakap orang penipu, tapi memang sangat menipu. Sebab tahu tak apa? Sebab Palestine Red Crescent tu masa sampai, dia duduk sebelah saya. Rupanya dia beritahu pada semua, dia lah wakil Malaysia semua sekali. Dia lah wakil dan dia lah tahu semua sekali begitu begini. Tak apalah tu, saya pun tak kisahlah. Dia nak mengaku begitu. Tapi yang lebih ni, Palestine Red Crescent cakap dia pun tak apa kenal Nadir tu. Dia pernah nampak Nadir, tapi dia pun tak kenal Nadir. Bayangkan orang kuat yang bantu kat sana Palestine Red Crescent, dia kata dia tak kenal Nadir. Dia tak kenal Nadir. Tak kenal. Jadi sebab tu saya kata kita kat luar, kalau orang cakap dia tak kenal video, saya pun tak kecil hati. Sebab bukan negara kita. Kalau orang kat Malaysia tak kenal, macam saya tak kenal langsung, takkan ada ceramah. Tapi kalau saya orang kat Gaza langgar, saya tak kenal saya langsung, saya sikit pun tak kecil hati. Sikit pun tak kecil hati sebab yang bukan negara kita. Kita boleh kat negara kita mungkin kita hero, bagus. Kat luar orang tak kenal pun kita. Berapa nama je dalam Malaysia ni lepas sampai luar negara orang kenal. Berapa nama boleh kira dengan jari.
Tak payah sebutlah nama tu, tapi tuan-tuan boleh check kat luar negara, ada siapa orang Malaysia ni yang buku dia dekat luar negara, nama dia kat luar negara, ada berapa nama je. Jadi tak kisahlah, bukanlah satu kebanggaan mesti nama kita terkenal, tapi kisahnya saya nak jawab sekarang. Presiden Kasim dia kata dia tak kenal Nadir. Dia pernah nampak Nadir, pernah nampak lah, dia kata, tapi saya tak kenal Nadir. Saya tak ada pernah, langsung tak pernah berurusan dia. Jadi dia beritahu Presiden Kasim mengadu kat dia. Jadi benda tu sangat mustahil, sebab dia orang berhubung kait rapat dengan kita orang sampai sekarang. Dan juga isu yang ditimbulkan, dia kata saya telah malukan Malaysia. Tu tuduhan yang sangat berat, malukan Malaysia, sehingga saya pun dia beritahu untuk saya ditanya balik, yelah, kerajaan Malaysia tanyalah balik kenapa saya ada malukan apa semua. Saya pun tanya, dia orang tak jawab lagi. Dia orang tak jawab kenapa saya malukan tu. Tapi akhirnya rupanya orang Kepri dah viralkan. Rupanya sebab gambar. Dia kata gambar post 2 kali maibkan. Kalau tuan-tuan nak tahu orang yang postkan ni Caprice ke, Nadir ke, semua yang pergi sana, cuba tuan tengok. Dia orang pun ambil gambar dengan budak dengan gambar patung. Jadi tak ada masalah pun gambar tu. Kalau tuan tengok video saya, budak-budak tu semua happy. Saya bagi belanja, bukan bagi patung je. Kat dalam Gaza ni, perkara yang saya buat, dari saya cerita saya bawa 4 trailer, 4 lori, 4 trailer, 2 trailer, 2 lori. 2 dekat Mesir dah masuk satu Raya Haji baru ni. 2 saya beli kat sana. 1 saya bagi kat Hospital Shifa. Kedua saya bagi dekat Hospital Al-Quds. Al-Quds dengan Shifa. Dan satu lagi saya beli banyak betul kursi roda dan juga alat sukan untuk yang adik-adik yang bersukan tu. Saya bagi dia orang ada hadiah-hadiah. Banyak saya beli hadiah, kursi roda. Banyak saya beli, beratus juga kursi roda saya beli. Janganlah obat semua sekali, banyak lah. Bagi saya banyak lah. Tapi kalau bagi mereka, bagi Nadir kecil ke, saya tak tahulah. Bagi saya banyak lah. Luak jugalah duit saya, luak. Luak duit. Jadi apa lagi? Jadi tuan-tuan, saya buat rumah anak yatim. Rumah anak yatim untuk jadi sekolah, pendidikan. Alhamdulillah sekarang ada lagi. Segala puji bagi Allah. Apa lagi? Kita buat tempat bagi makan. Ada bagi makan free. Apa? Kemudian so begitu. Dan soalan juga, kenapa blok Caprice? Biasa saya beritahu. Kenapa blok Caprice? Jadi memang saya kalau benda negatif saya blok. Bukan sikit je negatif. Biar saya beritahu, bapak saya tengah sakit. Bukan sakit biasa, doktor kata tinggal 10 hari. Dan ramai ingat macam saya main-main ke tak, bukan saya, betul-betul 10 hari. Saya sayang ayah saya lebih bernyawa saya sendiri. Segala-gala hidup saya tentang mak ayah saya. Kalau orang kenal saya, hidup saya tentang mak ayah saya. Saya sayang ayah saya. Hari menangis, sakit jantung saya berdebar, jantung saya laju sepanjang sana memikirkan ayah saya. Tapi ni perjuangan ayah saya teruskan usaha kat Gaza sampai selesai. Jadi bila saya sampai kat KL, saya minta kendaraan KKM. KKM pun post yang saya pergi ziarah ayah saya. Dan memang boleh ziarah ayah, ramai orang cakap tak boleh ziarah. Kalau positif COVID meninggal, memang tak boleh. Jadi saya tak ulas sebab tu. Tapi ayah saya negatif, ayah saya buat ujian negatif. Saya pun dah negatif. Saya dah buat ujian tu 2 kali saya negatif. Sebelum gerak pada Mesir, Egypt, sampai saya masuk kat KL tu, KLIA buat satu ujian, saya dah negatif, saya dapat kebenaran KKM. Untuk pergi tu pun saya kena pakai full PPE dan saya kena pergi dalam tempoh yang sekejap, setengah jam je. KM bagi 1 jam, hospital Gleneagle bagi saya setengah jam. Jalan dikosongkan dan memang saya negatif COVID setakat tu. Sampai saya tengok ayah saya. Sampai takkan saya tak boleh tengok ayah saya. Saya mohon lulus. Seorang boleh mohon juga. Sebab tu kalau mohon di balai, mohon ada rezeki lulus. Saya doa semua dapat jumpa ayah dia. Tapi dia mesej saya. Satu, dia mesej saya panjang. Dia tunjuk yang dia post ni. Bukan saya nak berdedahkan semua ni. Bagi saya sebenarnya WhatsApp, DM, PM ni benda yang private dan tak patut didedahkan pada siapa. Kalau kita berkawan dengan orang, apa-apa yang orang WhatsApp dengan kita, benda yang private, DM, tak boleh post kat awam tu. Kalau kita nak berkawan dengan orang, kecuali nak post, kena tanya dulu, boleh tak saya post ni? Tu kawan. Sebab kadang bahasa-bahasa kawan-kawan kita. Jadi tu tak apa jadi. Saya pun dia mesej saya. Satu, dia tegur saya pasal patung tu. Dia cakap saya terlalu nak media punya, dia post part tu. Tapi part kedua dia tak post. Apa part kedua? Dia kata dia tegur saya. Dia kata saya tak patut post sebab ramai orang Malaysia tak dapat ziarah ayah dia masa sakit. Ayah saya bukan sakit, ayah saya nazak nak pergi dah. Jadi tak bagi saya pergi lawat ayah saya. Macam mana ustaz dapat kebenaran dan ustaz post? Kalau benda tu tak valid, KKM pun tak share. KKM siap share. Doakan ayah ustaz sihat. KKM yang tak ada hubungan dengan saya, maksudnya saya tak adalah, tak tahu siapa takbir urus Facebook KKM, itu pun dia cakap doakan ayah ustaz, punyalah baik. Ini sebagai macam kawan, sahabat, tiba dia boleh marah macam tu, luka hati saya. Saya nampak phone, saya tutur sebagai manusia biasa. Saya ambil phone tu, saya lontar ke tepi. Saya lontar, saya sedih. Macam saya satu buat tu, lepas tu kedua dia tuduh tu, dan rupanya dia dah forward dah benda tu kat kerajaan Malaysia. Saya dah kena tanya, saya sedang soal siasat. Saya dah penat, saya guna duit saya sendiri, saya tak minta duit orang, saya cuma minta tolong dan alhamdulillah dia bantu saya. Tiba-tiba saya di soal siasat.
Jadi bila saya kena soal siasat, benda tu bagi saya macam melampau dan saya sangat sedih dan saya tak dapat jawab apa-apa. Dan saya nak sudahkan ayah saya je. Dan betul rupanya beberapa hari lepas tu ayah saya meninggal dunia. Saya dapat jumpa sekejap je. Tapi alhamdulillah masa jumpa ayah saya tu, nak tahu tak apa dia? Masa jumpa ayah tu dia sedar sikit. Dia cakap saya, Abi ambil lotion tu sapu kat badan. Ambil apa lotion, dia minta sapu kat badan dia. Lepas tu dia minta saya tolong tuangkan air kat mulut dia. Dia tak sedar. Tapi time saya nak pergi tu, ayah saya sedar. Saya sebulan nangis rindu nak jumpa ayah saya. Saya bukan nangis sebab saya kena, dia tak rindu ayah saya. Dan dia tahu pasal masa saya nak pergi tu, dia dengar pasal apa orang cakap pasal saya ni, ayah saya tahu. Pasal Nadir cakap live tu hari benda, ayah saya nak tahu pasal saya. Jadi dia pun live cerita pasal saya, salah jalan ni, bukan Afrika, bukan itu ini. Memang tak boleh masuk, macam mustahil kalau masuk juga memang wali. Tahu berdekat-dekat live dengan Firdaus Wong, live dengan masa tu live yang Piu Rahmat tu pun boleh check lah, bukan sikit lah, banyak lah. Tapi saya tak tengok pun, tapi TV pun masuk kat WhatsApp saya. Yang saya pula tahu, mana dia pergi tu dalam keadaan dia tapi alhamdulillah nak tahu tak apa yang jadi. Doktor kata 10 hari, tapi sempat sampai saya balik. Dan sampai saya habis ngam-ngam, habis kuarantin. Habis saya kuarantin, saya tengah baring dan memang nak keluar malam tu, orang beritahu saya, Ustaz, ayah Ustaz dah tak ada. Ayah Ustaz dah meninggal dunia. Ayah Ustaz meninggal. Jadi ke muncak perjalanan. Bagi kawan, air mata ni, kalau kawan tengok kawan menangis, dia menangis. Tapi banyak juga orang mesej saya, air mata saya ni air mata palsu, tapi saya pun tak hidup untuk orang lain. Banyak orang tulis rasa saya nangis, orang kata saya main perasaan. Tak apa kan, mungkin dia orang masih ada ayah, ada mak. Satu hari bila tak ada ayah, tak ada mak, orang tahu. Dia kata, kenapa Ustaz ambil video? Dia kata, dia hentam saya untuk ambil video ayah saya. Adik-adik saya pun tak cakap, biar saya beritahu sebab apa saya ambil video ayah saya. Tak patut pun saya terangkan, tapi saya terangkan juga. Saya ada mak, saya rindu mak saya. Hampir 6 bulan setiap malam saya nangis. Tahu tak apa saya buat? Saya cari suara mak saya. Saya cari suara mak saya 6 bulan saya cari suara mak saya. Saya ambil handphone yang lama-lama dah pecah tu, saya repair. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Saya cuma nak dengar suara mak saya. Kenapalah aku ni? Suara isteri ada, suara anak ada, suara kawan ada, ceramah aku punya banyak. Suara mak aku satu pun tak ada. Apa saya buat? Sebab tu saya ambil video ayah saya. Nak tahu tak hari jawab ayah, adik-adik saya semua ada Osmo. Yang tak pernah beli Osmo, adik saya beli Osmo tu. Apa? DJ apa Osmo. Adik saya beli handphone khas untuk rakam pergerakan ayah saya je. Tahu tak sebab apa? Itu namanya rindu, cinta. Buat yang tak ada, bukanlah mesti, bukan nak sembah gambar tu, video tu. Ambil gambar ayah, mak kan. Jadi bagulah pelajaran tu. Saya dah rasa masa mak pedih tak nak cari suara mak tu, tak ada. Mana dengar? Pedih nak ada suara mak. Mana suara mak? Sekarang saya ada gambar video saya dengan ayah saya. Tahu tak kenapa? Simpan sendiri sudahlah. Cuba tuan tengok. Ada tak gambar dalam handphone kita simpan? Handphone pecah, hilang, rosak. Tahu tak kat mana antara memori paling kuat sekarang? Instagram dengan Facebook. Nak scroll type je Abid Liu lawak ayah, terkeluar video kan. Abid Liu Caprice Nadir keluar. Nak pergi apa? Abid Liu Dajjal keluar, type je. Abid Liu penipu keluar. Abid Liu hilang keluar. Type je apa keluar. Jadi, sebab tu letak Facebook, Instagram. Saya minta maaf kan. Bukan saya cuma cerita kemuncak perjuangan kali ni berat. Nak masuk tu berat, susah. Bukan senang. Bukan senang masuk dalam sebulan lebih. Saya patut sebuah derita. Saya orang paling macam hidup saya ni untuk ayah mak saya. Baik, ada soalan? Boleh tanya soalan? Maaf lama tak dapat suara ni. Sistem ini ada problem sikit.